Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni sakit tekak sikit. Jadi kena minum air awal, minta maaf. Lima hari dah batuk. Jadi suara pun tak berapa nak keluar. Alhamdulillah malam ni kita masih dapat bersama insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam pertemuan yang lalu kita telah melihat berkenaan dengan peperangan Khaybar, peperangan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan golongan Yahudi yang masih tinggal di luar daripada Madinah, yang memberikan ancaman kepada negara Islam Madinah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memeteraikan perjanjian damai dengan golongan musyrikin Mekah dalam peristiwa yang terkenal perjanjian Hudaibiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menumpukan bala tenteranya untuk menghalau keluar orang-orang Yahudi daripada bumi Khaybar tersebut yang menjadi ancaman kepada negara Islam Madinah. Tuan-tuan, kita telah mengambil pengajaran dan iktibar di sebalik daripada peristiwa yang telah kita sebutkan tadi dalam pertemuan yang lalu. Pada malam ini sepatutnya kalau mengikut kitab ataupun buku yang ada di tangan sebahagian tuan-tuan sekalian, kita sepatutnya berbicara berkenaan dengan peperangan Mu'tah. Cumanya peperangan Mu'tah ini ada sebabnya. Ada peristiwa yang berlaku di sebalik daripada peperangan tersebut, iaitulah peperangan yang disebabkan oleh mati syahidnya seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan untuk membawa surat kepada pembesar dunia, iaitu kepada raja Rom. Jadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah dibunuh kerana membawa risalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, Rasulullah telah mengumpulkan bala tentera untuk menuntut bela di atas kematian sahabat Nabi tersebut. Jadi, oleh kerana ada peristiwa awal sebelum berlakunya peperangan Mu'tah ini, maka kita nak tengok dahulu perkara yang berkaitan dengan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghantar rombongan kepada orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab yang tinggal di semenanjung, mengajak mereka supaya beriman kepada Allah. Dan seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghantar sahabat-sahabat baginda kepada para raja dan pemerintah dunia, membawa surat dan risalah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada agama Allah
Azza wa Jal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita lihat kepada apa yang berlaku ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil peluang keamanan yang timbul, iaitu hasil daripada perjanjian Hudaibiyah yang dimeteraikan di antara negara Islam Madinah dengan negara Mekah, ataupun di antara umat Islam dengan musyrikin Mekah. Keamanan tercapai apabila berlakunya gencatan senjata. Mereka dilarang untuk berperang selama 10 tahun. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil peluang keamanan ini untuk menyebarluaskan lagi dakwah baginda. Bukan sekadar kepada musyrikin Mekah, bahkan baginda mengambil tindakan untuk menyebarkan Islam ini kepada kabilah-kabilah Arab dan juga kepada pembesar-pembesar, raja-raja, pemerintah dan sultan di dunia yang memerintah dunia ketika itu. Tuan-tuan, Rasulullah telah menghantar beberapa rombongan tentera yang diketuai oleh para sahabat untuk memerangi golongan kabilah Arab yang masih tinggal dan wujud di semenanjung Arab yang tidak terlibat dalam perjanjian Hudaibiyah. Nabi telah menghantar untuk menyeru mereka supaya memeluk Islam. Kalau sekiranya mereka tidak mahu peluk Islam, tidak mahu ikut Islam, maka Rasulullah memerintahkan agar supaya mereka dibunuh, diperangi. Mereka hendaklah dibunuh. Tuan-tuan, sebelum ini kita telah berbicara menafikan bahawa Islam ini tertegak dengan mata pedang. Kita menafikan bahawa Islam ini memaksa orang bukan Islam memeluk ajaran Islam dengan menghunuskan pedang ke leher mereka. Kita menafikan perkara ini. Tetapi kenapa dalam peristiwa yang kita nak bicarakan pada malam ini, tiba-tiba Nabi mengarahkan supaya kabilah Arab yang belum masuk Islam, kalau mereka menolak Islam, mereka akan dibunuh dan diperangi. Seolah-olah ada unsur paksaan di situ. Dalam hal ini ulama kita berbicara dan berbincang, mengatakan bahawa orang Arab sebenarnya diberikan pengecualian daripada diberikan kebebasan untuk menganut agama yang mereka kehendaki. Mereka perlu dipaksa untuk memeluk Islam, sebab mereka tidak ada alasan untuk tidak memeluk Islam. Nabi yang diutuskan adalah dari kalangan mereka bangsa Arab. Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan wahyunya adalah daripada bahasa mereka, iaitu bahasa Arab. Tempat permulaan wahyu adalah di tempat mereka di semenanjung Arab. Jadi tak ada alasan lagi untuk mereka tidak memeluk Islam. Kalau mereka kata mereka tak faham Al-Quran, Al-Quran itu dalam bahasa mereka. Setinggi mana balarah dalam Al-Quran, mereka faham balarah tersebut. Kalau ada orang yang mungkin takwil sana, takwil situ kerana tak faham Al-Quran, itu mungkin kita kata mereka bukan bangsa Arab. Tapi orang Arab sendiri tak ada alasan. Jadi kerana itu ulama kita melihat bahawa tidak peliklah kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan supaya mana-mana orang Arab yang tidak mahu memeluk Islam, maka hendaklah dibunuh, diperangi. Diajak dia dulu kepada Islam, tapi kalau mereka tidak mahu, maka hendaklah diperangi sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas perjanjian Hudaibiyah. Seterusnya Rasulullah menghantar sahabat-sahabat baginda untuk bertemu dan membawa surat daripada baginda dihantar kepada para pembesar dan juga pemerintah dunia ketika itu. Antara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dihantarnya surat itu kepada Raja An-Najasyi, Raja Rum,
Kisra, Yaman dan lain-lain lagi. Nabi hantar surat. Ketika Nabi menulis surat, tiba-tiba para sahabat ada di kalangan mereka menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, innal muluk la yaqra'una kitaban illa makhtuma. Wahai Rasulullah, para raja dan pemerintah mereka tidak akan membaca surat kecuali mestilah ada copnya. Kena ada cop. Kalau Nabi nak hantar surat kepada para raja, maka kena cop surat tersebut. Jangan sehelai surat macam tu sahaja. Walaupun mungkin ada tanda tangan dan seumpamanya, kena ada cop muhurnya. Jadi Nabi SAW akhirnya telah membuatkan untuk baginda satu cop muhur, yang mana cop muhur ini adalah sebentuk cincin yang Nabi pakai, yang tertulis Muhammad Rasul Allah. Muhammad atas sekali, Rasul yang tengah, Allah yang ketiga. Nabi buat cop ini dijadikan sebagai cincin, diperbuat daripada perak. Nabi pakai cincin ini dan gunakannya juga untuk sebagai cop muhur baginda untuk dihantar kepada para raja dan para pemerintah. Tuan-tuan, Nabi memakai cincin di jari kelingking, dan mana-mana jari pun boleh. Sama ada kanan, mana-mana itu maksudnya kanan ataupun kiri. Nabi pakai jari kelingking, kanan ataupun kiri. Nabi pakai belaka. Jadi tidak salah untuk kita kalau nak pakai cincin. Tidak menjadi haram kepada kita. Saya sebut perkara ni tuan-tuan, ada dalam sebuah televisyen baru-baru ni. Ada orang tanya seorang ustaz. Dalam bukan dalam program tanyalah ustaz, program lain. Ada orang tanya, ustaz, boleh ke tidak orang lelaki pakai cincin? Dia kata haram. Tak boleh pakai cincin. Sebab dia kata cincin-cincin ni adalah pakaian orang perempuan. Nabi marah kita menyerupai orang perempuan. Jadi kita ni tak boleh pakai cincin. Saya yang mendengar geleng kepala je lah. Tak, kita nak jawab ni kena biarlah ada ilmu. Kalau tak tahu, lebih baik beritahu tak tahu. Tak turun ataupun tidak mengurangkan martabat kita. Jangan kerana nak jaga hebat kita ni, orang yang pandai, orang yang ada ilmu, pakai jawab ikut dan sekali. Kalau orang tu tahu, mungkin yang tanya tu nak test je agaknya. Tak, nak test je, nak tengok setara mana. Tengok-tengok, confirm. Confirm apa? Confirm tak tahu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kena dalam hal ini tak ada masalah. Tak ada masalah untuk kita pakai cincin. Cumanya isunya ialah bentuk ataupun cincin itu diperbuat daripada mana? Suasa ke ataupun khususnya kalau yang jadi khilaf di kalangan ulama ialah cincin yang berbentuk suasa. Suasa ni campuran di antara emas dan perak. Ini jadi khilaf di kalangan ulama. Khilaf-khilaf ni tuan-tuan, saya lebih suka mencadangkan agar kita khuruj minal khilaf. Keluar daripada khilaf. Contohnya, kalau mazhab kita disunatkan untuk di dalam Islam dikehendaki supaya basuh kepala untuk wudu. Jadi ada para ulama kata dalam setengah mazhab menyebut bahawa kena sapu semua kepala. Itu wajib, menjadi rukun. Kalau tak buat macam tu, maka batal, tak cukup syarat, tak cukup untuk menjadikan kita, sembahyang kita, ibadat kita sah kerana tak ada wuduk tadi, yang memerlukan kepada wuduk. Sebahagian ulama kata tidak, cukup beberapa orang sahaja. Jadi nak khuruj minal khilaf ialah kita buat semua sebagai sunat dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i kita basuh semua kepala kita kerana apa? Khuruj minal khilaf, keluar daripada perbezaan pandangan ulama. Kita buat yang paling maksimum, basuh kepala walaupun tak wajib, tetapi ia adalah sunat di sisi
mazhab Syafi'i. Jadi kita khuruj minal khilaf. Begitu juga suasa ni antara haram dengan ada yang mengharuskan. Jadi untuk kita ihtiyat, keluar daripada perkara yang haram yang mungkin ada ulama yang berpandangan demikian. Lebih baik pada pandangan saya, tak payah pakai. Lebih baik kalau anak kita, kalau yang perempuan nak berkahwin, perlukan cincin. Apa tidak, tak cantik ke cincin yang diperbuat daripada perak? Cantik juga. Tak Arab, tak bukannya tak cantik, cantik. Saya saja je tak pakai malam ni. Ada juga sebentuk tapi mungkin kerana tak biasa. Pernah pakai hilang, asyik hilang, akhirnya tak pakai. Nak ambil air sembahyang, letak tempat air sembahyang, akhirnya tinggal macam tu, sedekah kat orang lain. Sedekah ke surau lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini, jadi dalam hal ini kita kena faham. Tidak salah, tapi untuk kita khuruj minal khilaf, keluar daripada khilaf, sunat untuk kita tak perlu pakai cincin suasa tadi. Kalau anak kita nak bertunang, sediakanlah cincin perak, apa salahnya. Cuma kalau nak pakai juga, dah ada dah ustaz. Takkan nak buang. Sayang, ini kenangan zaman muda dulu, anak dah 10 orang. Inilah satu-satunya cincin yang ingat zaman muda kahwin dulu. Nak pakai-pakailah. Nak buat macam mana dah? Dah kalau macam tu. Sebab ada kaul yang mengatakan boleh, dibenarkan. Cuma yang saya katakan tadi adalah lebih afdal. Lebih baik untuk tidak pakai. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seterusnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghantar para sahabat untuk membawa surat baginda yang telah dicop tadi. Antara yang dihantar ialah kepada Raja An-Najasyi. Sahabat Nabi yang membawa surat baginda adalah Amru bin Umayyah Ad-Dhamiri. Nabi telah membawa ataupun Amru bin Umayyah telah membawa surat surat daripada Nabi tadi, lalu apabila diserahkan kepada Raja An-Najasyi, Raja An-Najasyi turun ke bawah. Turun daripada singgah sana. Turun ke bawah bersama-sama dengan setaraf dengan sahabat Nabi, duduk bersama dengan sahabat yang membawa surat tadi dalam keadaan tawaduk. Lantas mengikut riwayatnya Raja An-Najasyi telah memeluk Islam. Raja An-Najasyi yang telah memberi peluang kepada para sahabat untuk mendapat perlindungan ketika mana musyrikin Mekah menindas mereka. Justru itu Raja An-Najasyi ini yang menganut agama Kristian, setelah menerima surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, maka Raja An-Najasyi terus memeluk ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau berkata, "Lau kuntu astati' an atihi la ataituhu." Kalau aku mampu maka aku akan mendatanginya, datang bertemu dengannya, iaitu bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat menyebut Raja An-Najasyi memang benar-benar telah bertolak daripada negerinya tadi, datang untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertemu baginda di Madinah. Tiba-tiba di dalam perjalanan, Raja An-Najasyi tadi yang memerintah negara Habsyah, raja tersebut telah mati dalam perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat berita tentang kematian Raja An-Najasyi tadi, lantas Nabi telah mengadakan ataupun melakukan solat sunat ghaib, solat sunat jenazah ghaib ke atas Raja An-Najasyi. Itulah pensyariatan yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebelum ini tak ada lagi solat sunat jenazah ghaib ini. Nabi tak pernah buat. Inilah yang pertama yang menjadi syariat kepada kita, boleh untuk kita buat kalau sekiranya kita nak buat kepada salat kepada orang yang mati yang tidak ada di hadapan kita. Bahkan kita dibenarkan kalau kita terlepas, kita mungkin sempat, kita boleh pergi ke tempat si mati,
Cumanya mungkin si mati telah pun meninggal dunia, ataupun si mati memang telah meninggal dunia. Si mati tadi telah dikebumikan. Si mati tadi dikebumikan dan kita tak sempat nak solat sunat. Jadi tak salah kita sembahyang atas kubur. Solat sunat jenazah gaib juga. Sembahyang atas kubur, cumanya ada hari-hari, bilangan hari yang ditetapkan oleh ulama. Ada kata dalam tempoh 3 hari, 7 hari, sebulan, itu khilaf di kalangan ulama. Tempoh yang dibenarkan untuk solat sunat jenazah gaib di atas kubur tadi. Tak ada masalah kalau kita terlepas. Umpamanya kita kalau setengah-setengah tempat, dia tak kira anak sampai belum, kalau cucu sampai belum, dia kira nak tanam je, nak simpan je setengah-setengah tempat. Berlaku kepada abang saya sendiri, pak mertua dia meninggal dunia. Meninggal pagi, zuhur tu dah simpan dah, tak sempat. Anak tak sempat nak tengok. Anak tak sempat nak tengok pun. Dia kira memang kawasan tu, kampung tu, kira suatu adat. Memanglah baik untuk dipercepatkan bagi dikebumikan mayat ini. Memang betul. Cumanya ia ada uruf. Baik itu ataupun tempoh yang dibenarkan cepat itu bila masanya. Adakah sehingga kalau mati pagi sampai asar itu masih cepat termasuk dalam tempoh cepat lagi? Ataupun zuhur, kalau lepas zuhur tu kira dah lambat dah. Ataupun malam boleh lagi. Ini berdasarkan kepada tempat masing-masing lah. Berdasarkan tempat masing-masing, berdasarkan kepada uruf. Nabi memang sebut dipercepatkan itu lebih baik dikebumikan mayat. Tapi setengah-setengah tempat memang cepat sungguh, sehingga kadang-kadang anak yang kawan yang abang saya tadi duduk di Gombok saja. Ayah mertua dia meninggal di Kelang, tak jauh mana. Tu pun tak sempat, tak tunggu anak. Sampai tahap itu. Jadi kalau tak sempat nak solat sunat, boleh solat sunat jenazah gaib atas kubur tadi, boleh. Kalau kita terlepas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam mazhab lain sebenarnya mazhab Syafi'i sahaja yang kata boleh solat sunat jenazah gaib. Setengah-setengah mazhab lain kata tak boleh. Sebab mereka kata Nabi SAW melakukan solat sunat jenazah gaib ini hanya khususiat untuk Nabi sahaja. Khusus untuk Nabi, bukan untuk umat. Ada juga mazhab lain yang berpandangan demikian. Ada yang kata ketika Nabi hendak sembahyang itu, jenazah itu, bumi telah berlipat dan tiba-tiba jenazah itu duduk di hadapan Nabi. Tak ada solat sunat jenazah gaib. Memang Nabi solat sunat jenazah betul-betul. Ada jenazah di hadapannya. Ada setengah mazhab yang bawa riwayat tersebut. Jadi itu khilaf sahaja, perbezaan pandangan ulama. Kita mazhab Syafi'i tak ada masalah kalau nak buat solat sunat jenazah gaib ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Seterusnya, Nabi telah menghantar Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi kepada Raja Herakl, pemerintah Rom, pemerintah Empire Rom. Nabi SAW memerintahkan Dihyah ini supaya berikan kepada Azim Busra, pemerintah Basra, yang merupakan salah satu daripada negeri di bawah pemerintahan Empire Rom. Pemerintah Basra inilah telah bawa surat itu kepada Herakl. Herakl ini dalam bahasa Arab, dalam bahasa orang putihnya kita sebut Heracles. Jangan kelirulah, Heracles kan. Kita kadang-kadang orang kata, Heracles ni siapa pula? Herakl dalam bahasa Arab, Herakl dalam bahasa orang putihnya ataupun dalam bahasa Ruminya kita sebut Heracles. Jadi tuan-tuan, Nabi bawa surat ataupun utuskan surat ini, antara isi kandungan surat tersebut ialah Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad Rasulillah ila Herakl Azimir Rum. Salamun ala man ittaba'il huda amma ba'd. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aslim taslam. Wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratain. Wa in tawallaita fa inna alayka ismul arisiyin.
Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ila akhir ayat. Nabi menyebut dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan lagi Maha Menyayangi. Daripada Muhammad Rasulullah kepada Herakles, pemerintah agung Empire Rome. Sejahtera ke atas sesiapa yang mengikuti hidayah. Amma ba'd. Tuan-tuan, Nabi sebut, salamun ala manittaba'il huda amma ba'd. Sejahtera, selamat sejahtera kepada orang yang mengikuti hidayah. Timbul isu sekarang ni, biasa kalau nak sambut Deepavali, nak sambut Hari Raya Cina, akan timbul isu. Boleh tidak kita ni ucap selamat Hari Raya Deepavali. Kita sebut selamat Hari Raya Cina. Boleh ke tidak? Jadi ada perbahasan di sini. Ada persoalan yang saya duk rasalah memang tiap-tiap tahun akan timbul soalan ni. Walaupun soalan yang sama. Tak tahulah sebab tak mengaji ke ataupun lupa jawapan yang telah diberikan oleh ulama-ulama kita. Dalam hal ini memang tuan-tuan ada perbahasan. Boleh ke tidak kita ucap selamat. Nabi sendiri pun kepada Herakles ini hanya sebut selamat sejahtera kepada orang yang ikut hidayah. Jadi Nabi tak kata salamun alaik, tak ada. Selamat sejahtera kepada kamu, tidak. Jadi isunya boleh ke tidak kita ucap selamat sejahtera kepada orang bukan Islam ataupun dalam perayaan mereka. Tidak dinafikan seorang ulama yang terkenal, Allahumma salli alaihi Muhammad, yang menulis Ahkam Ahli Zimmah, kitab Ahkam Ahli Zimmah. Beliau menyebut tak boleh. Ada ulama yang mengatakan tak boleh. Sebab sebut selamat itu seolah-olah mengiktiraf. Kita iktiraf agama tersebut. Sedangkan kita orang Islam tak boleh iktiraf agama lain. Kalau kita iktiraf agama lain, maka kita tergolong dari kalangan pluralism. Orang yang menganggap semua agama ni sama sahaja. Betul belaka, benar belaka. Ini pluralism yang sekarang ini sedang menyerang di kalangan umat Islam, menyerang pemikiran umat Islam, nak menyebut dan mengatakan bahawa tak apa kita ni memeluk mana-mana agama pun. Sebab semua agama ni sama sahaja. Sembah Tuhan yang satu. Cumanya nama je lain. Tuhan tula je yang disembah. Orang Islam sembah Tuhan yang namanya ialah Allah. Mari Buddha sembah Tuhan tu juga. Cumanya namanya Tuhan diberi nama dengan nama Buddha. Mari Hindu, dia kata Tuhan tu juga yang disembah oleh orang Islam dan orang Buddha. Cumanya nama lain. Tuhan ni banyak nama berdasarkan kepada agama. Jadi Hindu kata Tuhan tu juga yang aku sembah, cumanya namanya Brahma. Kristian dengan Kristiannya, Yahudi dengan Yahudinya. Jadi mereka menyamaratakan, mereka kata tak apa, mereka mengiktiraf semua agama. Ini pluralism. Nak mengajak dan berdakwah kepada orang Islam supaya boleh untuk menganut mana-mana agama. Tidak, Islam tidak membenarkan. Islam tak iktiraf. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Tuan-tuan, jadi dalam hal ini kita lihat ulama kita yang menulis kitab Ahkam Ahli Zimmah ni menyebut tak boleh ucap selamat. Cumanya Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan beberapa orang ulama lain yang kontemporari, tahu kontemporari ni, yang terkinilah, yang masih hidup, yang hidup di zaman kita ini, melihat bahawa tidak salah. Tidak salah, ada ulama yang membenarkan, menyatakan bahawa kita ucap selamat kepada orang bukan Islam sempena dengan perayaannya, itu tidak salah. Kerana meraihkan hubungan kemasyarakatan. Jadi kerana dia ada perayaan dia, nak jaga hubungan kejiranan dan kemasyarakatan, dibenarkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, tetapi dengan syarat tidak boleh menyambut hari perayaan tersebut. Bukan pergi sama-sama, pergi cucuh
Cucuh pula. Apa negeri pasang lilin tu. Sama-sama pergi cucuh lilin tu nak suruh nyala, sama-sama buat. Ambil pusing 3-4 kali. Bukan keling tu buat ke kita buat kat keling. Ni lagi payah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak boleh. Iaitu tak boleh. Boleh dibenarkan untuk kita sebut selamat, tetapi tak boleh menyambut sama. Dan tak boleh iktiraf agama yang dia sambut tersebut. Tak boleh. Kerana ia bercanggah dengan akidah Islam yang dibawa oleh para sahabat. Jadi ada khilaf. Dalam hal ini kalau kita tengok pada pemimpin kita, pemimpin orang Islam banyak berpegang kepada pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini. Sebab dia pemimpin, dia perlu meraihkan rakyat yang berada di bawah, yang mempunyai pelbagai anutan agama dan seumpamanya, kerana ada pandangan yang membenarkan mereka lebih untuk berpegang kepada pandangan yang kedua. Kalau kita nak pegang pandangan pertama pun tak apa, tak ada masalah. Cuma jangan berbalas sudah. Tak boleh, haram. Kita dengan kita, dia dengan dia, tak apa. Kalau dia bertegas dengan pandangan dia berdasar kepada hujah ulama', jangan kita berbalah dalam perkara yang menjadi khilaf, perbezaan pandangan di kalangan ulama', perkara-perkara furuk dan cabang agama ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Nabi ajak supaya raja pemerintah Rom ini masuk Islam. Aslim taslam. Allah akan memberikan kamu 2 pahala. Iaitu kalau kamu masuk Islam, kamu dapat pahala. Rakyat kamu yang masuk Islam, kamu dapat pahala atas rakyat kamu yang masuk Islam itu. Tapi kalau kamu tak masuk Islam, fa in tawallaita fa inna 'alaika ismun al-arisiyin. Kalau kamu tak nak masuk Islam, maka kamu akan dapat 2 pahala pula. 2 dosa. Iaitu dosa kamu tak masuk Islam, dosa orang awam yang ikut kamu tak masuk Islam. Jadi ini dosa yang dipikul oleh para pemerintah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemerintah ni tuan-tuan kena jaga-jaga. Kalau dia tak buat hukum Islam, peraturan Islam, pertama dosa dia tak buat hukum tu satu dah. Yang kedua, kerana dia tak buat hukum, orang Islam tak dapat melaksanakan hukum itu. Sebab contohnya hukuman kerak tangan, hukuman rejam dan seumpamanya. Ini tugas pemerintah, bukan rakyat. Jadi pemerintah yang pertama dia berdosa tak buat pertama. Yang kedua, kerana dia tak buat, rakyat tak boleh beramal dengan Islam. Beramal dengan hukum Islam tadi, dia dapat dosa lagi. Jadi pemerintah ni dia jangan ingat bahawa jangan guna akal sahaja. Dia nak lepaskan diri. Baru ni ada orang tanya, sebab apa kita ni orang Islam tak buat, tak laksana hukum Islam, peraturan Islam, Brunei buat. Kita kena faham bahawa negara kita ini ada kepelbagaian etnik dan anutan. Kita mesti realistik. Kita mestilah kita nak laksanakan Islam ini kena tengok kepada realiti. Dah Allah Ta'ala tu tak reti realiti ke? Tak pandai, tak realistik ke ajaran dia? Allah Ta'ala pandai buat hukum hanya di zaman Nabi Muhammad je ke? Al-Quran ini sampai hidayahnya hingga hari akhirat. Maknanya ia realistik sehingga hari akhirat. Tak kira tempat, tak kira masa. Kalau kata tak realistik, maknanya Allah Ta'ala kita menafikan kebijaksanaannya. Allah Ta'ala tak pandai. Allah Ta'ala pandai hanya buat hukum di zaman Nabi Muhammad je. Zaman kita ni tak pandai. Allah Ta'ala tak pandai. Mula-mula sebut, kita mengiktiraf bahawa undang-undang ini adalah syariat Allah. Sebut awal tu, iktiraf. Tapi akhirnya kita kena realistik. Akhirnya menafikan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena ingat, pemerintah dia kena tanggung dosa orang yang berada di bawahnya. Sebagaimana Nabi sebut di sini kepada Raja Herakles, bahawa dia akan menanggung dosa rakyatnya yang tidak Islam. Kalau dia tak masuk Islam, orang ikut dia, menyebabkan orang ramai juga tak Islam kerana dia tak Islam. Jadi tuan-tuan, apabila mendengar dan membaca surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Raja Herakles ini berkata, ya ma'syar Rum, wahai pembesar-pembesar Rum, adakah kamu menyedari apa kamu kata dengan
pandangan kamu tentang surat yang diutuskan oleh Muhammad ini. Tattabi'una hadzal nabiyul arabi, sepatutnya kamu ni ikut nabi akhir zaman ni. Mula-mula Raja Rom kata kepada para pembesar, sepatutnya tattabi'una hadzal nabiyul arabi, tattabi'una hadzal nabiyul arabi, kamu ikut nabi Arab ni sepatutnya. Dengar perkataan yang diucapkan oleh Raja Rom itu menyebabkan para pembesar Rom bangun berdiri dalam keadaan muka yang marah, mengangkat salib yang ada di tangannya, angkat ke atas. Herakl yang melihat keadaan itu mula rasa bersalah atas ucapan dia tadi. Tak betul ni. Rakyat dia ataupun pembesar marah atas apa yang dia kata. Maka dia pun cover balik kata-kata dia itu. Dia kata, innama qultu lakum ma qultu li akhtabirakum li anzura kaifa salabatikum fi dinikum. Apa yang aku katakan kepada kamu tadi tu hanya nak uji kamu sahaja. Nak tengok setara mana kamu ni kuat dengan agama kamu. Aku test saja nak tengok setara mana. Aku kata tadi mu patut ikut ajaran agama Nabi akhir zaman ni, nak test. Barulah pembesar ni reda. Dia pun nak cover balik apa dia kata tadi. Memang dia percaya. Sebab apa tuan-tuan, Raja Rom ini sebelum kata demikian, dia panggil Abu Sufyan. Dia panggil Abu Sufyan yang kebetulan berniaga di Syam. Dia tanya Abu Sufyan tentang Nabi Muhammad ni. Adakah dia seorang yang, adakah dia dari kalangan kamu? Abu Sufyan pun jawab, ya. Adakah pengikut dia makin berkembang? Ya. Adakah kamu menentang dia? Ya. Macam-macam soalan yang membawa natijah akhirnya Raja Herakles ini yakin percaya bahawa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sebab itu disebut tadi. Cuma kerana nak jaga pangkat, nak jaga pemerintahan dia, akhirnya terpaksa dia cover balik dengan kata-kata yang kita sebutkan tadi. Tuan-tuan, seterusnya Nabi hantar pula surat kepada Kisra. Sebut dalam bahasa Inggerisnya Kaiser ke? Rasanya lah Kisra dalam bahasa Arab. Iaitu dihantarnya Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Apabila Raja Kisra menerima surat ini, Raja Kisra telah mengoyakkannya. Koyak surat Nabi depan-depan Abdullah bin Hudzafah tadi. Dia koyak depan Abdullah bin Hudzafah, dia koyak satu-satu, menandakan bahawa dia menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut apabila mendengar ataupun sampai kepada baginda berita Kisra yang telah mengoyak surat baginda tadi, maka Nabi kata, Nabi sebut, mazzaqallahu mulkah, Allah akan mengoyak-ngoyak pemerintahannya. Kerana dia telah mengoyak surat aku tadi, Allah Ta'ala akan koyakkan pemerintahannya. Dengan maksud kerajaan pemerintahannya, negeri, empire yang dia perintah hari ini akan dikoyak-koyakkan oleh tentera Islam. Jatuh demi satu demi satu kepada tentera Islam. Akhirnya hancur pemerintahan Kisra ini. Kerana balasan atas koyakan surat yang telah mereka ataupun Raja Kisra ini buat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisra masih tak puas hati. Walaupun dia dah koyak-koyak, dia telah hantar seseorang. Dia suruh Bazan, gubernur di Yaman. Yaman ketika itu di bawah pemerintahan Empire Parsi. Bazan diperintahkan untuk menghantar 2 orang pergi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya 2 orang ini membawa Nabi Muhammad mari menghadap Raja Kisra. Nak paksa Nabi Muhammad, nak heret Nabi Muhammad bawa kepada Raja Kisra tadi.
Maka pergilah dua orang tadi apabila bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hanya tersenyum sahaja. Nabi berjumpa dengan dua orang lelaki tadi dan mendengar apa yang ingin disampaikan. Nabi senyum sahaja. Kemudian Nabi kata, irji'a anni yawmukuma hadha hatta ta'tiyani al-ghad fa akhbarukuma bima urid. Baliklah kamu dulu. Mari esok. Nanti aku akan beritahu semula esok apa yang ingin aku sampaikan kepada kamu. Tuan-tuan, maka keesokan harinya dua orang suruhan bazan tadi telah datang. Lalu Nabi berkata, abligha sahibakuma anna rabbi qad qatala rabbahu Kisra fi hadhihi al-lailah. Beritahu kamu berdua, sila beritahu kepada pemerintah kamu, iaitu Bazan tadi. Beritahu kepada Gubernur Yaman bahawa Tuhan aku telah membunuh Tuhan engkau. Tuhan aku telah membunuh Tuhannya, iaitu Kisra. Malam tadi baru, Tuhan aku telah membunuh Tuhan engkau, ataupun Tuhan Raja Bazan ini. Terpinga-pinga dua orang lelaki ini, lantas terus balik ke Yaman. Dia pun tak tahu apa yang sedang berlaku dalam empire pemerintahan Parsi ketika itu. Tiba-tiba sampai berita betul sungguh Kisra telah dibunuh oleh Shirawih, anaknya sendiri, pada malam yang Nabi sebut tadi. Maknanya Nabi dah tahu awal sebelum Bazan tahu lagi. Berita tak sampai lagi kepada pemerintah Yaman. Nabi dah tahu dah. Sebab itu Nabi kata tadi, tolong beritahu, sila beritahu kepada Bazan. Sebab Bazan tak tahu. Beritahu bahawa Tuhan aku telah membunuh Tuhan engkau, Kisra. Iaitu raja dia lah, Raja Kisra. Mendengar kata-kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, maka akhirnya dua orang lelaki tadi telah memeluk Islam. Memeluk Islam kerana melihat mukjizat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, seterusnya peristiwa yang berlaku juga ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Al-Harith bin Umair Al-Azdi kepada pemerintah Basra di bawah pemerintahan Empire Rom juga, yang bernama Syarahbil bin Amr Al-Ghassani. Cumanya Al-Harith bin Umair Al-Azdi ini apabila bawa surat daripada Rasulullah, Al-Harith telah dibunuh daripada belakang. Dia bawa surat lalu dibunuh. Tidak ada wakil ataupun utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kereta hilap dua pula, WBB, nombor tak perasan, tidak tutup lampu. Kereta hilap WBB, minta tolong tutup lampu. Tuan-tuan, tak masuk lagi isyak ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila tak sihat ni duk tengok ke jam je lah. Bila nak habis, biasa tuan-tuan tengok jam tak? Saya yang seronok. Malam ni saya yang tak seronok tengok ke jam. Tuan-tuan duk tengok saya batuk. Kita terbalik malam ni insya-Allah. Tuan-tuan, antara yang dibunuh oleh Al-Harith bin Umair Al-Azdi. Al-Harith, bunyi dah tu. Kita sambung sikit lagi. Al-Harith bin Umair Al-Azdi, beliau ni bawa surat kepada pemerintah Basra. Tiba-tiba telah dibunuh daripada belakang, tak disedari. Maka berlakulah peperangan Mu'tah yang kita akan bicarakan dalam pertemuan yang akan datang insya-Allah. Nabi menuntut bela di atas kematian sahabat Nabi tersebut. Peristiwa ini menandakan bahawa tidak ada sahabat, tidak ada utusan Nabi yang dibunuh kecuali Al-Harith bin Umair Al-Azdi tadi. Banyak-banyak utusannya dihantar oleh Nabi, tidak ada yang dibunuh kecuali beliau sahaja. Tuan-tuan, ada peristiwa yang sangat penting juga untuk disebut di sini, ialah bagaimana dalam fatrah tersebut,
fatrah di antara perjanjian Hudaibiyah dengan Fathu Makkah, berlakunya pengislaman orang-orang Arab. Antara yang masuk Islam ketika itu ialah Khalid bin Al-Walid dan juga Amru bin Al-As. Khalid Al-Walid adalah yang dikenali sebagai singa Allah. Beliau adalah merupakan ketika zaman jahiliyahnya penyebab kepada kekalahan Islam di dalam peperangan Uhud. Tetapi kesalahannya itu terhapus apabila beliau telah memeluk Islam dan beliau dengan kedudukannya sebagai seorang pahlawan terkenal sejak zaman jahiliyahnya diberikan kedudukan sama ketika Islam. Dengan maksud tuan-tuan, setelah berlakunya peperangan Mu'tah nanti kita akan tengok bagaimana akhirnya walaupun Khalid Al-Walid baru masuk Islam lagi, dia tetap dilantik, diberikan jawatan yang setimpal dengan kemampuan dia. Kita tidak tuan-tuan, dia ni orang baru ni. Baru duduk. Biar dah, memang kita tahu dia ni orang terkenal. Dia ni dulu masa duduk kat tempat lain, jadi pemimpin, jadi pegang jawatan itu, jawatan ini. Dia mari kawasan kita. Mari, kena lalu daripada bawah lah. Ni, di kalangan kita yang ada sikap macam tu. Tetapi Khalid Al-Walid, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada kedudukan di zaman jahiliyah, Nabi kata akan diberikan kedudukan di zaman Islam. Maknanya tak boleh nafikan kehebatan, kemampuan yang dia miliki walaupun mungkin dia orang baru di sesuatu tempat ataupun di sesuatu organisasi. Kena tengok kemampuan dia. Walaupun organisasi tersebut masih baru lagi, baru lagi untuk dia kerana mungkin dia baru berpindah dan sebagainya. Tuan-tuan, yang masuk Islam juga ialah Amru bin Al-As. Amru bin Al-As inilah yang telah dihantar oleh musyrikin Mekah untuk berjumpa dengan Raja An-Najasyi, berunding dengan Raja An-Najasyi agar menghantar pulang semula orang Islam yang berlindung di dalam peristiwa hijrah yang pertama ke Habsyah. Amru bin Al-As inilah yang bijak dari sudut yang pintar, yang bijak dari sudut strategi dihantar, tetapi Raja An-Najasyi menolak pelawaan ataupun menolak apa yang diminta oleh Amru bin Al-As. Amru bin Al-As inilah juga ketika zaman Nabi ataupun zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, peperangan Siffin, beliau berpihak kepada Sayyidina Muawiyah. Apabila Sayyidina Muawiyah tidak mengiktiraf Sayyidina Ali sebagai pemerintah khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang ketiga, yang keempat selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amru bin Al-As dengan kepintaran dan kebijaksanaannya, beliau telah mencadangkan kepada Sayyidina Muawiyah supaya mengangkat Al-Quran di hujung pedang untuk berdamai, sebab mengetahui bahawa tentera Muawiyah sudah hampir kalah. Kebijaksanaannya itulah yang membawa kepada akhirnya kekalahan tidak berlaku, berlakunya pula majlisut tahkim, akhirnya peristiwa berlanjutan sehingga matinya Sayyidina Ali dibunuh oleh Khawarij dan peristiwa-peristiwa yang lain. Ini hasil daripada kebijaksanaan Amru bin Al-As. Dia guna kepintaran dia dalam bab ini. Memang kita tuan-tuan tak bersetuju dengan Sayyidina Muawiyah, tak bersetuju dengan Sayyidina Amru bin Al-As atas tindakan dia tadi yang menentang Sayyidina Ali karramallahu wajah. Tapi kena ingat, mereka berdua adalah sahabat-sahabat Nabi yang disebut oleh Rasulullah kan nujum, seumpama bintang-bintang di langit. Jangan sampai kerana kemarahan kita kepada mereka berdua, sahabat Nabi yang mulia ini, kita mencela dan menghina mereka berdua. Jangan. Kita diajar dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah untuk menghormati para sahabat, apa sekalipun kesalahan dan kesilapan yang mereka lakukan. Kita tak boleh setengah-setengah ustaz, setengah-setengah penulis dalam kitab dia hina, dia keji, dia cela Sayyidina Muawiyah. Dia kata macam-macam kepada Sayyidina Muawiyah, kata macam-macam kepada Amru bin Al-As. Ini tindakan tak betul, akhlak yang tak betul yang tak boleh kita contohi. Memang mereka berdua silap,
kerana bertindak sedemikian. Tetapi yakinlah bahawa Sayyidina Muawiyah adalah sahabat Nabi yang mempunyai peranan yang sangat besar, penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengumpul Al-Quran, mempunyai sumbangan yang besar kepada Islam. Jangan kesilapannya itu menyebabkan kita menghina dan mencela mereka berdua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu adalah perkara yang alhamdulillah boleh saya sebut pada malam ni walaupun dalam keadaan kesihatan yang tidak mengizinkan. Diharapkan agar kita dapat ambil pengajaran dan iktibar insya-Allah daripada sirah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Untuk yang terakhir, perkali yang terakhir dah tak tahu dah. Saya nak buka sikit untuk derma kalau ada di kalangan tuan-tuan yang terlebih harta, terlebih duit dan sebagainya. Ataupun saya nak buka kepada tuan-tuan untuk derma untuk surau yang sedang dibina di taman saya. Tak cukup dalam 100,000 lagi. Bukan nak 100,000 daripada tuan-tuan, sekadarnya lah. Kalau boleh 150,000 lagi mujur. Tak? Jadi sekadarnya lah yang termampu. InsyaAllah dengan derma daripada tuan-tuan ini kita dapat siapkan. Tak banyak dah. Luarannya dah ada cukup. Cuma tak cukup amplifier je. Tak cukup pintu, tak ada lagi. Yang dinding semua tu atap, kubah dan sebagainya tu dah ada. Cuma tak cukup alat-alat dalaman dan pintu ataupun tingkap macam tu. Kalau yang nak derma dalam bentuk kapet ke, contohnya boleh, tak ada masalah. Contohnya dia nak derma kapet dengan nilai sekian-sekian, tak payah belilah. Beri duit kepada kami belilah. Cumanya dia kata dia nak beri kapet, alhamdulillah tak ada masalah. Nak beri amplifier dengan nilai yang sekian-sekian, kita boleh terima, tak ada masalah insya-Allah. Insya-Allah pahala-pahala tuan-tuan yang berikan ini akan berkekalan selagi mana kita menggunakan peralatan yang tuan-tuan sedekahkan tadi, sehingga walaupun kita berada di dalam kubur, di dalam liang lahat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik.